Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talbil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendetikkan di hati kita untuk kita datang pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, pada bulan yang mulia, setelah mana mengerjakan ibadah yang mulia, kita duduk bersimpuh di dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf berada dalam masjid ini dan juga kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mengundang barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tujuan kita datang pada malam yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bersempena dengan kita untuk memperingati junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekiranya kita datang pada malam yang mulia ini, selain daripada tujuan kita untuk mendengarkan tentang majlis ilmu, selain itu kita datang kerana kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayakkan kita untuk mendapat syafaatul uzma, syafaat yang agung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermakna apa? Bermakna imannya itu bertambah. Imannya itu bertambah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak beriman seseorang sehinggalah dia mengasihani aku, mencintai aku, kata Nabi SAW, melebihi daripada dirinya, melebihi daripada ibu bapanya, melebihi daripada seluruh manusia. Maksud di sini tidak beriman di sini ialah kurangnya iman. Kurangnya iman seseorang yang tidak mencintai Nabi SAW melebihi daripada cintanya kepada dirinya, cinta kepada ibu bapanya, cinta kepada seluruh manusia. Ini pentingnya kita mencintai baginda Nabi SAW, kerana mencintai baginda Nabi SAW ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunat. Bukan harus, wajib. Wajib dalam arti kata yang lain, kalau kita tidak mencintai Nabi SAW, bermakna iman kita ini bermasalah. Ada masalah dengan iman kita kalau kita tidak cintakan Nabi SAW. Jadi cinta Nabi SAW ini adalah tonggak kepada keimanan kita. Beriman kepada baginda Nabi SAW, beriman kepada Rasul dalam rukun iman yang 6 itu. Itulah cinta Nabi SAW. Kerana seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak bahagia. Jadi kenal itu penting untuk kita cinta Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah kita berkumpul pada malam yang mulia, begitu juga pada malam-malam yang lain yang mana dianjurkan oleh masjid yang menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita melahirkan rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar nama saja. Bukan sekadar nama saja. Bukan sekadar nama saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan itu saja.
bukan sekadar kita kenal baginda Nabi SAW ni Nabi lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, pada bulan Rabiul Awal, wafat pun pada 12 Rabiul Awal. Bukan sekadar itu saja kita nak tahu baginda Nabi SAW. Kita nak tahu baginda Nabi SAW tu lebih daripada itu lagi. Kerana apa yang kita tahu pada hari ini, umat Islam yang tahu tentang Nabi SAW pada hari ini sekadar berapa persen saja. Dari sudut ilmu sirah tu, berapa persen saja umat Islam kenal Nabi SAW. Bahkan banyak lagi ilmu-ilmu dalam ilmu sirah tersendiri pun ada juga ilmu-ilmu yang lain yang kita tidak kenal batang tubuh baginda Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, kita ambil peluang kalau boleh sebulan untuk kita ceritakan tentang Nabi SAW. Panggil ustaz-ustaz, maknanya untuk ceritakan tentang Nabi SAW. Bukan cerita sekadar apa yang kita dah biasa dengar. Bukan sekadar apa yang kita dah biasa dengar, yang kita tak pernah dengar tu. Itu yang kita nak tahu. Yang kita dah biasa dengar, memang kita dah biasa dengar. Kita pun boleh baca sendiri kan dalam buku-buku sirah yang diterjemahkan. Yang kita tak pernah dengar tu yang maknanya sebagai tambahan selain daripada apa yang kita pernah dengar. Jadi pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Kita nak kenal sejauh mana luar biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal sejauh mana luar biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal baginda Nabi sallallahu dari sudut luar biasanya baginda Nabi sallallahu ini dalam ruang waktu di antara maghrib dengan isyak ini lebih baik daripada kita mengerjakan di antara maghrib dengan isyak ni, iaitu sembahyang sunat awabin. Dan antara maghrib dengan isyak ni ada apa kaifiat sembahyang sunat awabin, iaitu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat di antara maghrib dengan isyak. Mungkin ada yang biasa buat, mungkin ada yang belum tahu, baru kali pertama pernah dengar, wallahu alam. Tapi nak dikatakan di antara maghrib dengan isyak ni adanya solat sunat awabin, yang mana dalam hadis disebutkan sesiapa mengerjakan solat sunat awabin 6 rakaat, maka dia mendapat pahala, kelebihan pahala ibadat 12 tahun. Ibadat 12 tahun. Buat hanya 6 rakaat solat sunat awabin dapat kelebihan ibadat 12 tahun. Itu disebutkan dalam hadis. Kalau buat paling kurang 2 rakaat, Allah akan bina di syurga nanti sebuah istana untuknya. Jadi kita tak dapat buat solat sunat tersebut, yang kita terlepas ganjaran 12 tahun itu, kita dapat lebih besar lagi sebab kita memperingati baginda Nabi SAW. Allah akan ganjarkan lebih daripada itu ni, kerana kita memperingati baginda Nabi SAW. Itu lebih agung lagi, lebih besar lagi daripada sembahyang sunat tadi. Kita nak ceritakan bahawa keagungan Nabi SAW itu mengatasi segalanya, mengatasi yang lain. Kerana kalau tidak adanya baginda Nabi SAW, tidak adanya sembahyang sunat tadi. Kalau tidak adanya baginda Nabi SAW, tidak lahirnya baginda Nabi SAW, tidak diutusnya baginda Nabi SAW kepada kita, maka tidak adalah sembahyang sunat tadi, maka tidak adalah ganjaran bagi sembahyang sunat tadi. Ini pentingnya baginda Nabi SAW kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi baginda Nabi SAW ini sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, iaitu baginda Nabi kita kena letak satu garis panduan bahawa baginda Nabi SAW ini adalah manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Sedangkan kita adalah manusia yang biasa-biasa. Ini kita kena letak dulu, garis panduannya ini. Nabi adalah manusia biasa yang luar biasa. Kenapa dikatakan Nabi ini manusia biasa yang luar biasa? Di sudut kemanusiaan, baginda seperti kita, manusia. Allah utuskan Nabi kepada kita dari kalangan manusia. Allah tak utuskan Nabi di kalangan malaikat. Kalau Allah utuskan Nabi kepada kita di kalangan malaikat, jenuh kita. Macam mana kita nak ikut? Itu malaikat. Sedangkan malaikat ni di aras Allah, di langit sana, malaikat ibadat. Kalau yang sujud saja ibadat. Kita boleh ikut? Tak boleh nak ikut, tuan-tuan. Kalau yang sujud, yang rokok saja. Dan malaikat ni dia tidak ada nafsu, dan dia malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah SWT dan ikut perintah Allah SWT 100%, sebab tidak ada nafsu. Itu malaikat.
Melainkan kita juga adalah malaikat. Bolehlah. Jadi Allah jadikan Rasul ni setara segi kemanusiaan tu sama macam kita lah, maknanya di kalangan manusia. Di sudut itu saja. Tetapi luar biasanya Nabi berbanding manusia yang lain, itu kita kena faham. Maknanya beza dia antara Nabi dengan kita. Ada tembok dia antara Nabi dengan kita tu. Memang Nabi manusia, makan seperti kita, kan, berkahwin seperti kita juga, ada zuriat, tidur seperti kita. Tetapi di sudut luar biasa tu kita kena tahu. Yang tu kita kena tahu. Maknanya garis panduan utama ialah Nabi manusia biasa yang luar biasa, kita manusia biasa yang biasa-biasa. Tu kita kena faham dulu. Bila kita faham yang ini, maka apa sahaja yang datangnya daripada baginda Nabi SAW sudah tentu tidak sama dengan kita. Maknanya kalau Nabi, misalnya Nabi berkahwin, walaupun dalam sirah disebutkan Nabi berkahwin lebih daripada 4, itu disyariatkan ataupun disyariatkan kepada baginda Nabi SAW boleh lebih daripada 4, bukan kerana nafsu. Bukan kerana nafsu. Yang ini kita kena ingat, bukan kerana nafsu. Kerana wahyu. Kerana wahyu. Itu pun Nabi berkahwin selepas daripada kematian isteri pertama, Sayyidatina Khadijah, baru Nabi kahwin lain. Kita zaman sekarang tak, isteri pertama masih ada lagi, dah kahwin isteri kedua. Sebagai contoh. Belum isteri pertama masih ada lagi. Bahkan isteri pertama meninggal, tanah masih merah lagi. Orang kata tanah masih merah, baru seminggu dah kahwin lain. Itu kita. Kita tak termasuk saya lah. Saya masih isteri seorang. Itu sebagai contoh lah, sebagai contoh. Mana kata tadi, Nabi berkahwin tadi bukan sebab nafsu. Sebab apa? Sebab orientalis mentohmah Nabi, mendakwa Nabi kahwin ramai ini kerana nafsu. Jadi sebenarnya bukan kerana nafsu, kerana wahyu. Bahkan walaupun Nabi ini ada nafsu Nabi tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Itu beza dia. Macam mana tak seperti kita? Maknanya kita ni kalau ada nafsu kita ni bergelojak, membuat-buat, orang kata kan. Membuat-buat. Dia macam cas positif negatif. Dia tak boleh tengok yang berbeza jantina. Dia akan ada macam current elektrik. Itu kita. Nabi SAW tidak. Nabi SAW nafsunya itu tetap tidak bergelojak. Maknanya tidak terjejas sedikit pun lah kalau Nabi SAW tengok orang yang berlainan jantina, tak ada terjejas langsung. Maknanya Nabi berkahwin tadi bukan sebab nafsu. Itu beza dengan kita. Dan Nabi SAW ni dari segi lahir pun sudah luar biasa. Maknanya Nabi SAW lahir, disebutkan Nabi lahir ini dalam keadaan tidak adanya darah yang keluar bersama baginda Nabi SAW. Daripada perut ibundanya keluar tanpa ada darah dan juga najis. Bersih. Kita keluar ni lahir-lahir, kan, kalau tak pun keluar sekali dengan najis, keluar dengan darah, kan, mesti keluar dengan darah ataupun najis, bahkan kedua-duanya sekali. Sebab itu ada bayi yang lahir, kalau lambat keluar tu, dia akan tertelan najis, kan, tertelan najis. Kalau lambat keluar, maknanya itu kita manusia yang biasa-biasa ni. Nabi lahir dalam keadaan bersih. Bahkan Nabi lahir tu dalam keadaan sudah dikhitan, sudah bersunat. Kita lahir belum sunat, tunggu besar sikit lah baru nak bersunat. Tak kira lah lelaki ke perempuan sama, besar sikit baru nak bersunat. Ada orang sunat kecil, waktu kecil dah bersunat. Ada besar sikit, ada yang dah tua bangka pun baru nak bersunat, ada juga. Itu kalau yang mungkin dia masuk Islam masuk kemudian, jadi terpaksa lah sunat walaupun dah tua dah. Terpaksa sunat juga, kan. Jadi maknanya Nabi ni lahir-lahir sudah bersunat, sudah berkhitan. Itu beza dia dari segi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi lahir, semua tanaman-tanaman yang kering kontang, tanah yang kering kontang, tanaman yang tidak subur, semua jadi subur. Yang kering kontang tadi, kan, tanah-tanah yang kering itu semua jadi subur. Berkat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuailah Allah menyebutkan dalam Quran, Nabi ini rahmatan lil alamin, jadi rahmat kepada sekalian alam. Sebab tu ulama mengatakan alam ni, alam yang kita tahu ni, alam dunia, alam akhirat, alam barzakh, alam apa lagi, itu yang kita tahu alam ni. Kata ulama alam ni ada lebih kurang 40,000 alam. Ada ulama lain mengatakan ada 80,000 alam.
Maksudnya alam haiwan, alam yang lain yang kita tidak tahu tu. Maksudnya Nabi jadi rahmat ni untuk semua alam tu. Alamin tu semua alam. Sebab al-alamin tu jamak kan. Jamak maknanya menunjukkan banyak alam, bukan satu alam saja. Sebab tu bila seekor unta datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi kan, dalam sirah disebut, mengadu kepada Nabi, kata dia disuruh oleh tuan dia tu buat banyak kerja, tapi makan sedikit, bagi upah sedikit lah, bagi makan sedikit. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Unta ni mengadu kepada Nabi SAW kan. Kemudian Nabi SAW bagi tahulah kepada tuan yang unta ni supaya jaga unta ni baik-baik. Maknanya bagilah makan cukup, kerja sesuai dengan kerja lah. Kerja berat tapi makan tak cukup. Jadi maknanya Nabi rahmat kepada bukan saja manusia, kepada binatang, tumbuhan dan seluruh alam yang lain yang kita tak tahu, yang kita tak pernah nampak pun. Alam yang gaib ni. Jadi maknanya ini Nabi SAW. Istimewanya Nabi SAW. Istimewanya Nabi SAW ni sehingga kan Nabi-Nabi yang lain pun minta kepada Allah untuk jadi umat bagi Nabi SAW. Nabi, pangkat dah Nabi. Tuan-tuan, pangkat Nabi ni pangkat besar. Kita kalau andai kata Allah bagi pangkat kepada pangkat Nabi, tak nak turun dah pangkat tu kan. Dah dapat Nabi, dah paling tinggi dah, tak nak turun. Ini dah dapat pangkat Nabi, minta kepada Allah untuk jadi umat bagi Nabi SAW. Pasal apa? Pasal kelebihan yang ada pada umat bagi Nabi SAW yang tidak ada kelebihan itu pada umat-umat yang lain. Sehingga kan Nabi lain pun minta begitu. Jadi Allah tak izinkan lah, Allah tidak izinkan. Apa kelebihan yang ada pada umat bagi Nabi SAW ini? Asbab daripada kelebihan Nabi SAW itu antaranya ialah bumi Allah ini bersih. Bumi Allah ni bersih bagi umat bagi Nabi SAW. Maknanya kita nak semayang kat mana-mana pun tak ada masalah. Mana tempat yang tidak ada najis lah. Umat terdahulu kalau dia nak beribadat, dia kena pergi tempat ibadat, kena tempat khusus dia. Tak boleh nak buat ibadat kat rumah, tak boleh nak ibadat kat pejabat, tak boleh. Kena tempat yang khusus untuk ibadat. Itu umat terdahulu. Umat bagi Nabi SAW ni bebas. Kita pergi luar negara misalnya, pergi di Jepun ke mana ke, negara-negara yang kita susah nak jumpa surau, nak jumpa masjid kan, kita jumpa taman saja, boleh semayang dekat situ, tahu arah kiblat, semayanglah kat situ. Maknanya dibenarkan asal tempat tu bersih. Kemudian dijadikan bumi bersih untuk umat bagi Nabi SAW ni, sehingga kita boleh kita boleh tak bertayamum kalau tidak ada air. Kita boleh bertayamum. Umat terdahulu tak ada kelebihan ni, melainkan kelebihan pada umat bagi Nabi SAW sahaja. Maknanya boleh bertayamum, bersih kan, asalkan tidak ada najis lah. Yang kita tidak nampak, maknanya umumnya bersih, sehingga kan kita boleh buat bertayamum. Ni maknanya kelebihan, antara kelebihan umat bagi Nabi SAW. Jadi maknanya luar biasanya Nabi SAW ni sehingga tempias kepada umat baginda Nabi SAW. Jadi kita ni untung sebenarnya menjadi umat baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain pun minta nak jadi umat baginda Nabi SAW. Tetapi malangnya kalau kita ni sudah jadi umat baginda Nabi SAW, tapi kita tidak menghargai peluang yang Allah sudah bagi untuk kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Yang mana walaupun kita ni umat akhir zaman, nanti di akhirat nanti kita lah umat yang paling awal sekali dihisap. Paling awal sekali dihisap. Umat paling akhir datang tapi awal hisap. Macam kita beratur nak ambil makanan lah kan, orang lain dah beratur, dah datang awal, kita datang kemudian, kita dulu dipanggil. Apa kata orang lain? Ini tak adil ya, datang kemudian tapi dahulu dipanggil. Paling awal dipanggil. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW. Kalau tidak kerana baginda Nabi SAW, kita tak dapat keistimewaan tersebut. Kemudian antara keistimewaan umat baginda Nabi SAW hasil daripada kemuliaan baginda Nabi SAW ialah umat Nabi SAW ni buat ibadat sikit tapi dapat pahala banyak. Bagaimana sembahyang sunat awabin tadi sebagai contoh dia, buat hanya 6 rakaat tapi dapat pahala 12 tahun ibadat. Kalau nak kira macam tak fair lah, macam tak kena lah. Logik akal kita gitulah. Tapi Allah bagi sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW. Umur kita ni pendek-pendek. Umur umat baginda Nabi SAW ni kadar 63 tahun je. Kalau lebih tu adalah bonus.
80, 90, 100 sampai ke 200 pun itu adalah bonus. Umur umat Nabi ni sekadar 63 tahun je ikut baginda Nabi SAW yang wafat 63 tahun. Lebih itu adalah bonus. Jadi walaupun kita hidup sampai 100 tahun sekalipun, kita tak boleh nak buat ibadat menyamai umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, beratus-ratus tahun, sampai 900 tahun, 1000 tahun pun ada. Sebab itulah umat baginda Nabi SAW dibagi kelebihan, antaranya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar kan. Kalau siapa dapat buat ibadat pada malam Al-Qadar itu, diberi ganjaran pahala seumpama dia buat ibadat selama 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Itu dapat kelebihan. Mana nak cari kan? Semalam je dapat kelebihan sampai 1000 bulan. Kalau bertepatan dengan waktu Lailatul Qadar itulah, itu kena carilah. Jadi seperti mana tadi, buat ibadat sikit dapat pahala banyak. Itu kita umat baginda Nabi SAW. Umat baginda Nabi SAW ni diberi kelebihan apabila berselawat kepada baginda Nabi SAW. Yang mana selawat ni kata Nabi, sesiapa yang berselawat sama ada dia ikhlas ataupun tak ikhlas, selawat itu diterima oleh Allah SWT, tidak ditolak. Ibadat yang lain mungkin boleh diterima, mungkin boleh ditolak kalau dia tak ikhlas dan sebagainya. Tapi selawat ini tidak akan ditolak, maknanya diterima. Itu kelebihan kita umat baginda Nabi SAW. Sebab itulah kita ni kena sentiasa antaranya berselawat kepada baginda Nabi SAW, terutamanya pada hari Jumaat ataupun hari-hari yang lain. Itulah ibadat ya ataupun amalan yang paling senang, paling mudah kita nak buat. Paling mudahlah ibadat sunat yang paling mudah nak kita buat. Yang mana Allah galakkan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ganjaran itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada selawat itu menjadi apa? Menjadi bibit-bibit cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bercinta, orang yang cintakan seseorang, dia akan selalu sebut nama seseorang. Jadi kalau kita ni banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW, itu tandanya kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita kurang, maknanya kuranglah cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi kita ukurlah diri kita masing-masing, berapa banyak kita berselawat kepada baginda Nabi SAW dalam sehari semalam. Kita hitunglah kita sendiri. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Jadi kita kena tambah lagi selawat kita tu. Jadi selain daripada selawat tu, kita sebut tentang baginda Nabi SAW, terutamanya dalam bulan Maulid ni lah, sebut hari-hari sebut tentang Nabi kan, hari-hari sebut tentang Nabi SAW, tidak tanpa rasa jemu, maknanya tu menunjukkan kepada apa, kepada cintanya kita kepada baginda Nabi SAW. Seperti mana kita selalu bercerita tentang sesuatu yang kita suka lah. Kalau musim bola, orang cerita pasal bola je. Kenapa dia tak jemu cerita pasal bola? Semalam cerita pasal bola, hari ni pasal bola, hari-hari pasal bola. Pasal apa? Pasal dia suka kan. Jadi kita dengan Nabi pun kena begitulah, tak jemu-jemu nak cerita pasal Nabi SAW. Apatah lagi Nabi ni manusia yang agung kan? Manusia yang agung tu, yang mana Allah jemput Nabi SAW malam Isra wal Mi'raj kan, jemput naik ke Sidratul Muntaha, hantar apa, burak lagi untuk jemput Nabi SAW. Burak tu sebagai kenderaan lah. Kalau kita misalnya kita ni raja, jemput kita naik Mercedes ataupun naik kereta paling besar lah, pergi istana, kita rasa apa? Rasa dah semacam lah, rasa istimewa diperlakukan sebegitu. Jadi begitulah bagi Nabi SAW, dihantar burak, ditemani oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah SWT di langit. Yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha. Yang mana Nabi Musa pun tak dapat kelebihan. Nabi Musa di Bukit Tursina saja. Nabi-nabi yang lain tidak dapat kelebihan yang sama sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sallam, antara kelebihan lain ataupun keluar biasaan Nabi sallam ni, sewaktu Nabi masih kecil, kan? Setiap Nabi berjalan dipayungi oleh awan. Mana-mana Nabi pergi dipayungi oleh awan. Semenjak kecil, belum diangkat baginda menjadi rasul lagi pada usia 40 tahun. Walaupun Nabi belum diangkat menjadi rasul pada usianya 40 tahun, Nabi sebelum lahir itu sudah diangkat sebagai nabi. Dia sudah diangkat sebagai nabi. Maknanya sudah dianggap ataupun sudah diangkat oleh Allah sebagai nabi, cuma belum jadi rasul je. Umur 40 baru jadi rasul. Apa beza nabi dengan rasul ni?
Nabi ni maknanya dia menerima wahyu untuk diri dia. Secara mudahnya, Rasul ni diterima wahyu untuk diri dia dan untuk umat dia. Maknanya dia kena menyampaikan. Sebab itulah sifat wajib bagi Nabi ni ada 4 kan. Pertama adalah fatanah. Maknanya dia cerdik pandai. Tak ada nabi-nabi yang Allah utuskan di muka bumi ni bodoh. Semuanya cerdik pandai, fatanah. Kalau dia bodoh, macam mana dia nak nyampaikan risalah Allah, risalah yang agung? Mana-mana nabi pun semuanya cerdik pandai. Termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada sifat fatanah. Kemudian yang kedua ialah sifat apa? Siddiq. Sifat siddiq. Sifat siddiq. Maknanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sifat siddiq. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq kerana dia sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Jadi kita kalau dah dengar tentang baginda Nabi SAW, walaupun pada akal fikiran kita fikir tak logik, kita terima pasal itu datangnya pada baginda Nabi SAW, barulah kita digelar orang yang membenarkan Nabi SAW. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq kerana tidak pernah maknanya ragu-ragu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu maknanya tanda iman. Iman ni apa? Percaya. Kita percaya kepada Allah. Kita menyaksikan Allah ke? Tak. Kita percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Kita tengok Nabi ke? Tidak. Kita umat akhir zaman tak nampak Nabi. Sahabat dia hidup zaman Nabi, dapat melihat Nabi. Tak dapat melihat Nabi pun Nabi dapat melihat dia, terutamanya sahabat yang buta. Sayyidina Abdullah ibn Maktum buta, tak dapat melihat Nabi, tapi Nabi dapat lihat dia. Dia beriman dengan Nabi, kan? Jadi mukmin, kemudian mati pun dalam Islam. Maknanya tu sahabat. Kita tak dapat kelebihan tu. Tapi walaupun kita tak dapat kelebihan tersebut, sebab tu Nabi bangga dengan umat akhir zaman. Pasal apa Nabi bangga-banggakan umat akhir zaman ni pada sahabat? Di depan sahabat Nabi kata umat akhir zaman ni tak pernah jumpa aku, tak pernah tengok aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Hebat kan? Tak pernah jumpa tapi beriman. Macam kita lah. Macam kita menerima pinangan seseorang tanpa kita tengok wajah dia. Kira hebat lah. Maknanya dia punya tawakal tu tinggi. Tak tengok pun, tah gemuk ke, tah hitam legam ke, tah tak ada gigi ke, kan, tah buta ke, tak tahu. Macam itulah ibaratnya. Tak pernah tengok, tetapi terima dengan hati yang terbuka. Maknanya hebat. Begitulah umat akhir zaman terima Nabi SAW tu tanpa pernah tengok. Kecuali lah orang yang direzekikan bermimpi Nabi SAW, itu pun nak kena buat amalan. Nak mimpi jumpa Nabi SAW ni bukannya senang-senang nak mimpi gitu. Sebab tu kena kenal Nabi dulu. Bila kita tak kenal sifat-sifat Nabi, peribadi Nabi macam mana kita nak mimpi jumpa Nabi? Tata yang datang tu bukan Nabi. Kan, dakwa-dakwa je. Kerana syaitan tidak dapat menyerupai Nabi SAW walaupun dalam mimpi, apatah lagi luar daripada mimpi, kan. Jadi kalau kita tak kenal sifat-sifat tersebut, macam mana kita nak tahu ini adalah Nabi yang datang dalam mimpi kita? Jadi sebab tu kita kena kenal. Kenal Nabi ni, ulama mengatakan pertama sekali belajar ilmu sirah. Maknanya belajar ilmu sirah tentang riwayat hidup Nabi, sejak daripada sebelum lahir, lepas lahir, masa dah lahir, sampailah Nabi wafat dan sebagainya. Dan dalam ilmu sirah ni juga diceritakan tentang ahli keluarga Nabi, tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat Nabi ada berapa ratus ribu orang. Pada hari Nabi wafat disebut oleh ulama sahabat Nabi ni ada 124,000 orang. Dalam riwayat disebutkan janggut Nabi SAW ni ada 124,000 helai. Sebagaimana jumlah sahabat Nabi SAW. Kalau ada orang tanya, macam mana Ustaz dikira janggut Nabi SAW ni? Mana saya tahu. Saya semua sebut saja menyampaikan, kan? Sedangkan uban yang ada pada Nabi SAW, uban Nabi tu sekitar 14 helai ke 20 helai pun sahabat boleh kira. Sahabat tahu, sahabat kira lah. Kalau tak, sahabat nak riwayat macam mana di rambut Nabi tu ada uban sekian jumlah dia, kan? Kalau sahabat tak kenal Nabi, maknanya sahabat kenal Nabi ni lebih daripada dia kenal anak isteri dia, lebih daripada dia kenal mak ayah dia. Dia punya kenal Nabi SAW, dia punya hormat ataupun mengagungkan Nabi SAW ni lebih daripada orang lain. Sebab tu dalam riwayat disebutkan bila Nabi SAW sedang dia gunting rambut ke, cukur kepala ke, sahabat berebut-rebut nakkan rambut Nabi SAW, nak ambil simpan. Kita kalau
bergunting rambut, siapa nak ambil? Bubut simpan, dibuang je, ditanam je. Tak ada siapa pun nak berebut. Ini rambut Nabi SAW jadi rebutan. Bahkan peluh Nabi SAW ni diambil oleh sahabat untuk jadikan minyak wangi. Kita peluh kita pun tak nak. Di sini pun tak nak kan. Sebab apa? Peluh kita tak berbau wangi. Peluh Nabi antara luar biasa dengan Nabi, istimewanya Nabi, peluh Nabi tu wangi. Keringat Nabi tu wangi. Sebab tu Nabi tak perlu lagi minyak wangi. Habis tu ustaz, orang tanya dalam hadis mengatakan Nabi suka pakai minyak wangi tu macam mana? Ya, memang dalam hadis disebut Nabi suka pakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk jadi panduan kepada kita supaya kita ni pakai minyak wangi. Itu saja tanya. Dan Nabi kalau peluh Nabi tu pun dah wangi, tubuh badan Nabi tu pun dah wangi, apa lagi perlu pada minyak wangi? Sebab dah wangi dah. Apa bukti tubuh badan Nabi tu wangi? Sebab peluh pun dah wangi. Kalau peluh dah wangi, maknanya tubuh badan tu wangi. Kalau tubuh badan kita berbau, peluh yang terhasil daripada tubuh badan kita pun akan berbau. Itu memang semua dah maklum. Jadi tubuh badan Nabi SAW ni wangi, sehingga sahabat boleh ambil peluh Nabi tu jadi minyak wangi. Itu memang sebut dalam riwayat. Bukan cerita dongeng, sebut dalam riwayat. Kemudian bahkan diceritakan oleh para sahabat, setiap kali Nabi SAW membuang. Nabi membuang ni, ulama mengatakan yang apa yang Nabi buang tu bukan najis. Tidak disebut sebagai najis. Kita buang tu adalah najis. Apa yang Nabi buang dia disebut sebagai lebihan. Nabi buang tu lebihan. Sama ada pada saluran depan ataupun belakang tu disebut lebihan. Dan apabila setiap kali Nabi membuang lebihan itu, bumi telan. Buang saja bumi telan. Dan sahabat menceritakan apa yang Nabi buang itu berbau wangi. Apa yang Nabi buang tu berbau wangi. Kita jangan tunggu apa yang kita buang. Keluar angin pun dah kita tak sanggup nak bau. Keluar angin pun dah tak sanggup nak bau. Sama ada angin tu berbunyi ke tak berbunyi, dua-duanya tetap busuk. Itu kita lah kita. Sebab tu kita jangan banggalah. Kita katakan Nabi ada nafsu, kita pun nafsu juga. Jangan. Itu boleh menjejaskan iman. Sebab Nabi sama sekali tidak sama dengan kita. Kenapa ada orang boleh mengatakan begitu? Kerana dia tak kenal Nabi SAW. Oleh sebab dia tak kenal, dia sanggup mengatakan begitu. Oleh sebab dia tak kenal. Kalau dia kenal bagi Nabi SAW ni, ya Allah, macam para sahabat, dia punya takzimnya pada Nabi SAW. Sahabat tidak sanggup nak memandang wajah Nabi SAW secara direct. Kenapa tak sanggup? Sebab bercahaya. Silau, kalau pandang betul-betul ni silau. Pasal bercahaya. Nabi SAW ni bercahaya, tak sanggup. Sebab tu Nabi SAW bila naik ke Sidratul Muntaha, sampai satu peringkat malaikat Jibril kata, berhenti dekat sini, saya tak teman tuan untuk naik atas. Tuan sinilah yang naik. Pasal apa? Malaikat kata kalau saya naik, saya akan lebur. Malaikat ni dijadikan daripada nur cahaya. Kalau dia naik, dia akan lebur kerana cahaya malaikat itu tidak sehebat cahaya yang ada di atas. Dan Nabi SAW boleh naik pasal cahaya yang ada pada Nabi itu hebat. Kalau Nabi tak hebat, naik atas tu lebur lah. Kalau kata Nabi tidak hebat, Allah tak jemput lah naik sampai ke sana. Pasal Allah dah tahu kan, dalam ilmu Allah Nabi tak mampu. Oleh sebab Allah tahu Nabi mampulah keupayaan yang Allah bagi tu, Nabi naik ke atas sana. Pakai jubah, pakai yang pakaian sunnah ni, naik ke atas tak lebur-lebur pun. Sebab apa yang ada pada tubuh Nabi SAW yang ikut serta dengan Nabi SAW akan selamat. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni, kalau ikut Nabi betul-betul, umat Nabi Muhammad SAW akan selamat. Sebab tu kalau kita nak selamat di akhirat nanti, kita ikut Nabi SAW. Sebab tu dalam disebutkan wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa yang datangnya daripada Nabi SAW ikut. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan. Itu saja formula dia. Itu saja tip dia. Kalau kita nak selamat di akhirat nanti, kita usahalah sedaya upaya untuk ikut baginda Nabi SAW. Yang wajib, yang sunat, kita ikut Nabi SAW. Kalau Nabi suka itu, kita pun suka itu jugalah. Nabi suka pakai itu, kita pun suka pakai itulah. Bagaimana sahabat pernah satu ketika Rasulullah bermalam di rumah Sayyidina Ayub Al-Ansari. Sikit lagi. Sampai satu ketika
Sayyidina Ayub sediakan makanan untuk baginda Nabi SAW, yang mana dalam makanan itu ada bawang. Kemudian bila Rasulullah dah makan, Rasulullah berikan bekas makanan tu, yang mana dilihat oleh Sayyidina Ayub Ansari ada cebisan-cebisan bawang. Bila ditanya, Rasulullah mengatakan aku tidak makan bawang. Pada makruh bagi Nabi untuk makan bawang. Jadi sejak daripada itu Sayyidina Ayub Ansari tak makan bawang. Bukan kata kita hari ni jangan makan bawang, makanlah bawang tu, tapi nak solat tu janganlah biar mulut tu berbau, sebab tu kita disunatkan bersugi, berus gigi dan sebagainya. Tapi nak mengatakan tadi, benda yang makruh itu pun sahabat boleh tinggal sebab Nabi tinggal, apatah lagi perkara yang wajib tinggal. Mana nak katakan itu sahabat tu dia punya ikut Nabi SAW sampai tahap itu. Mana tempat yang Nabi pernah duduk, mana tempat yang Nabi pernah singgah, sahabat ikut duduk, ikut singgah. Cara Nabi berjalan, sahabat berjalan begitulah. Cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, begitulah yang diikuti oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maknanya betapa mereka ini cintakan Nabi SAW sampai tahap itu. Jadi kita ni pun bila kita baca kisah sahabat, kita pun kena ikutlah, sedaya upayalah nak ikut Nabi SAW. Kita mulalah yang sedikit, yang pelan-pelan lah. Tak boleh nak buat drastik semua, kan? Malam ni tengok macam biasa je, esok datang dengan berserban, dengan berjubah, dengan pakai celak semua. Terkejut orang, drastik sangat. Buat pelan-pelan lah, buat pelan-pelan sikit-sikit, istiqamah. Lama-lama insya-Allah akan dapat ikut semua apa yang Nabi SAW buat. Dan kita nak ikut sunnah ni jangan pilih-pilih. Macam setengah orang dia pilih sunnah kahwin je, yang lain dia tak buat. Minta maaf lah kalau ada, bukan maksud orang ni, maksudnya memang realitinya begitu. Jadi kita nak ikut sunnah ni ikut semua. Jangan nak ikut apa yang kita suka, itu nafsu namanya. Jadi maknanya nak cerita tentang luar biasa Nabi SAW ni sebenarnya tak habis. Jadi kita cerita ataupun sambung pada lain masa dan lain ketika lah, kan? Jadi apa yang kita dapat pada malam ni sudah memberi satu gambaran kepada kita bahawa Nabi SAW ni memang manusia yang luar biasa. Luar biasa, Nabi SAW ni luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sehingga kan luar biasanya Nabi SAW ni, maknanya kita letak Nabi tu pada kedudukan yang tinggi, yang tidak sama sekali sama dengan kita. Dan kita akhirnya kita kena bersyukur bahawa kita untung, sangat-sangat untung menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat banyak kelebihan, yang dapat banyak kelebihan daripada Allah SWT disebabkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita kalau boleh adakan maulid ni hari-hari, setiap hari, bukan bulan maulid pun tetap ingatkan Nabi SAW, baca sirah Nabi SAW dan sebagainya. Sebagai memperikati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah kita sambung di lain masa dan lain ketika, bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.